'Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might complain. 'Cause after the after party, we're gonna stay till morning. Then when the time is up, we do it all. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naimah Binti Jaafar dari kumpulan bisnes Coco Crispy Kenya diberikan tugas untuk menerangkan ringkasan eksekutif, pengenalan dan tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ini disediakan adalah bagi mendapatkan pembiayaan kewangan dari Majlis Amanah Raya MARA di bawah skim pembiayaan berdia bagi penjualan pekerja iaitu Coco Crispy Kenya di Dungun dan seluruh Malaysia bagi dalam talian. Dengan membekalkan pengetahuan dalam kursus perniagaan dan pengalaman bekerja selama 2 tahun kami bercadang untuk membuka kedai di kawasan Dungun dan seluruh Malaysia. Dengan anggaran modal RM200 seorang. Kawasan Dungun saya dapati adalah kawasan yang strategik untuk perniagaan pekerja kerana pelbagai kemudahan untuk kami. Selain itu, dalam talian juga kami gunakan untuk mengimplementkan pekerja kami kerana ia mudah dikenali oleh ramai, malah bukan sahaja orang dari Terengganu. Negeri lain juga boleh mengetahui atau mengenali produk jualan kami. Ini membolehkan jualan kami terjual lebih banyak. Dengan tahap persaingan yang sederhana, kami yakin dapat bersaing dengan mereka dengan menguasai lebih kurang 10% hingga 15% kemahiran beriklan dalam talian, kualiti perkhidmatan dan harga yang berpatutan. Berdasarkan trend pasaran masa kini, pemerhatian saya mendapati bahawa permintaan pekerja meningkat terutamanya dalam golongan remaja dan kanak-kanak kerana coklat merupakan kesukaan orang ramai. Pemerhatian saya juga mendapati bahawa senario masa hadapan perniagaan dalam talian adalah cerah jika usaha lebih dan ia tetap kebal dalam apa jua suasana ekonomi. Coco Crispy Kenya merupakan perniagaan pengkongsian. Perniagaan ini ditubuhkan pada 11 Ogos 2020. Perniagaan ini menawarkan keperluan seperti makanan ringan yang berasaskan coklat. Perniagaan ini dijalankan di Dungun dan seluruh Malaysia bagi dalam talian. Selain itu, modal perniagaan ini berjumlah RM600. Tenaga kerja terdiri daripada rakan kongsi sebagai pengurus, staf jualan dan periklanan produk di dalam talian. Kami menerima pendapatan RM4 satu balan jualan. Seterusnya, trend pasaran pada masa kini adalah setiap usahawan akan menawarkan pelbagai keperluan dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak pengguna di samping dapat mengawal keuntungan bagi perniagaan seperti manis-manisan, keranggupan dan sedap dengan harga yang berpatutan. Jadi itu, perniagaan Coco Crispy Kenya dapat membantu pengguna untuk memenuhi keinginan mereka, terutamanya para pelajar yang sibuk belajar tidak sempat untuk membahagiakan diri sendiri. Dengan adanya Coco Crispy Kenya, mereka boleh menikmatinya kerana kami menyediakan perkhidmatan bayaran tunai semasa penghantaran dan perkhidmatan pengeposan seluruh Malaysia. Tujuan menyediakan rancangan perniagaan kerja ini adalah untuk membentangkan rancangan perniagaan ini dengan lebih terperinci yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran perkhidmatan dan juga kewangan perniagaan kepada pihak MARA. Ini dapat memberi gambaran yang jelas dan menilai potensi perniagaan yang akan dijalankan. Pemilik memohon pembiayaan sebanyak RM500 sahaja, di mana sebanyak RM200 adalah wang pemilik kami sendiri. Jangka dapat membantu perniagaan agar merealisasikan cadangan perniagaan dan seterusnya menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan kompetitif dengan kehendak pasaran. Di samping itu, tujuan rancangan perniagaan ini disediakan bagi memenuhi salah satu syarat wajib bagi para peserta skim pembiayaan teman tekun untuk menamatkan program latihan galakan perniagaan. Antara lain, rancangan perniagaan ini dibuat untuk tujuan melihat daya projek yang dirancang sebagai garis panduan untuk memastikan pengurusan perniagaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Ketiga, menagih sumber-sumber perniagaan dengan cekal dan efektif. Keempat,
memenuhi salah satu syarat wajib bagi para peserta program untuk menamakan program latihan galakkan perniagaan bagi kaki tangan yang menyertai khusus ini. Kelima, menjangka masalah-masalah yang mungkin timbul apabila perniagaan dilaksanakan. Itu sahaja daripada saya. Dan saya akan Kepada rakan saya Ami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aun Syazina binti Muazzam. Nama matrik 13 DKA 19F1001. Jadi hari ini saya akan cakap tentang latar belakang perniagaan. So, nama perniagaan kami ialah Cipu Crispy Kina. Bertempat di Luon, nombor telefon. Untuk perniagaan, kami menjual makanan dalam balang, iaitu penjualan cukujar. Kami start berniaga benda ni adalah pada 1 September. Ini adalah senarai nama, daftar, modal dan semua. Untuk latar belakang pemilik dan rakan kongsi, latar belakang pemilik adalah saya sendiri, Nur Auni Syazina binti Muazzam. Saya sekarang adalah pelajar diploma PSMCA dan kami semua, saya dan rakan kongsi saya adalah pelajar diploma PSMCA juga. Untuk rakan kongsi saya yang pertama adalah Nurul Akilah binti Ahmad Nasfi. Rakan kongsi yang kedua Nuriani binti Abdul Manap. Dan rakan kongsi ketiga ialah Nurul Naimah binti Jaafar. Seperti saya cakap tadi, kita orang semua adalah student PSMCA dan kita orang bekerjasama dalam menjalankan perniagaan ini. Okey, untuk perancangan pengurusan kami, kita orang dah buat struktur organisasi iaitu Cipu Crispy Kina. First, yang paling besar, big boss adalah pemilik dia sendiri dan under dia ada 3 orang pekerja iaitu bahagian pemasaran dan kualiti, yang ini maknanya untuk kita promote barang-barang kita dan untuk check kualiti produk tersebut. Yang kedua, kita ada bahagian kewangan dan pentadbiran iaitu yang untuk menguruskan kewangan kita, uruskan kita punya bajet untuk beli semua barang-barang semua untuk kita buat bisnes kita, dan adalah bahagian perkhidmatan dan teknikal iaitu contohnya kalau ada mesin ataupun apa-apa, mesin photostat ke apa-apa yang kita buat, printer semua untuk perniagaan ini rosak dan dia in charge untuk benda tu. Fungsi tanggungjawab sendiri ni adalah, dia lebih kurang je yang macam saya cakap tadi, pemilik dia beroperasi, dia pengurus operasi, dia bertanggungjawab di dalam segala aspek pengurusan perniagaan dan di samping itu juga bertindak melaraskan pengurusan dan operasi perniagaan. Maknanya, apa-apa semua kena pergi dekat pemilik dia dulu. Macam pekerjaan dia kena pergi dekat pemilik dia dulu untuk mendapatkan persetujuan untuk sama ada penukaran ataupun apa-apa saja. Pengurusan pemasaran dan kualiti macam tadi, untuk kita tingkatkan, untuk kita cari customer. So, untuk orang yang under benda ni, pemasaran kualiti, dia kena pandai promote benda sendiri untuk customer tertarik untuk beli produk kita. Pengurus kewangan dan pentadbiran, dia nampak dia melibatkan pembelian, bekalan dan kawalan stok operasi. Maknanya dia in charge untuk stok kita, untuk kita beli barang on so on. Perkhidmatan dan teknikal, so kebersihan dan keselamatan kedai. Maknanya pastikan peralatan dekat dalam kedai itu sentiasa selamat untuk digunakan. Gaji dan ganjaran. Ini adalah senarai gaji-gaji untuk, sebab kita orang ada 4 je, so kita orang sendiri ada pengurus dia untuk promotion, accountant dan technician. Kebanyakannya yang dipilih adalah berdasarkan diorang punya background yang diorang ada pengalaman untuk benda tu. So, kita dalam sebulan kita menerima lebih kurang 7,000 minus plus. Tak semesti 7,000 dikurang atau lebih daripada nilai itu. Tapi itu adalah macam average yang kita dapat setiap bulan. Seterusnya, belanja pengurusan. Kat sini kita, ni biasanya adalah sebulan. Untuk sebulan kita anggarkan kita dapat dalam 16 kg cukujar. Sebab kita kan ada 2 jenis berarti beras, iaitu cukup ras dan mie crunch. So kita targeting kita adalah 16 kg pada setiap bulan. Satu balang tu lebih kurang 300 gram something macam tu. So kita target, adalah certain targeting kita kat situ. So, kita akan beli coklat masakan, minyak masak, sudu bekas untuk customer. Kalau dia terdapat, dia boleh termakan. So tak payah nak ambil sudu lain bekas. Strategi pengurusan, operasi perniagaan dan juga kita tangan usaha dari dalam usaha majukan perniagaan. Itu peniaga dia kena plan certain strategi pengurusan. Contohnya dia kena bagi bimbingan kepada pekerja. So yang memberi bimbingan kepada pekerja ni adalah tugas pemilik atau pengurus. So supaya dia dapat mewujudkan pekerja yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Yang kedua, diorang mestilah kena ada hubungan yang baik antara majikan dengan pekerja supaya diorang akan ada semangat kerjasama dan tidak ada salah faham yang akan berlaku antara mereka. Yang ketiga, diorang manager dia patutnya bagi bonus berbentuk wang kepada pekerja. So kalau contoh diorang ada untung lebih, diorang pekerja manager tu boleh je bagi untung lebih sebab tak pergi apa pun. Pekerja juga, diorang juga yang menaikkan jumlah customer dan juga menjaga kebajikan pekerja. Contohnya kalau diorang sakit, kematian ataupun masalah keluarga, so manager sepatutnya concern tentang hal itu.
Okey, seterusnya skop perniagaan. Aktiviti perniagaan kita biasanya kita biasanya di dekat sekitar Lungun, Pakak ataupun Marang. So target kita adalah COD dekat situ. Tapi kita boleh je untuk COD kalau yang jauh tapi yang nak beli, kita boleh COD. Okey, potensi perniagaan. Potensi perniagaan ni kita akan ada targeting. Perniagaan ini mempunyai potensi besar untuk berkembang sekitar 5% pada tahun pertama. So, bila kita dah nak naik 5% pada tahun pertama kita mungkin akan naik lagi 20, 30 pada tahun yang akan datang. Okey, sekian sahaja daripada saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurini binti Abdul Manap dari kumpulan yang menjalankan bisnes Coco Crispy Bakina. Okey, saya akan menerangkan tentang penjadualan bisnes kita orang. So, kita orang menjalankan bisnes ni dari awal bulan Julai hingga bulan Oktober. So, kita orang menjalankan bisnes ni dalam masa 4 bulan. So, kita orang start dari bulan Julai. So, bulan Julai itulah kita orang tahu yang kita orang ada satu assignment yang dilakukan dengan secara berkumpulan, dan kita orang pun cari kumpulan kami sendiri dan kita orang create macam apa yang kita orang nak jual, dan masa itulah juga Syarah bagi tajuk. So kita orang menjalankan benda tu dengan secara berkumpulan lah. So kita orang dari situ kita orang bergerak as a group, berfikir apa produk yang kita harus jual dan bisnes yang kita akan dijalankan. Okey, masa tu juga kita orang dapat idea nak dapat apa yang kita orang jual. So kita orang pun macam kita as student, kita nak menjual sesuatu yang tak membebankan orang lain. So kita orang cari benda yang murah dan orang tahu benda tu. So kita orang pun bercadang untuk ambil lah Coco Crispy jual, dan dinamakan Coco Crispy Kina daripada nama grup kita orang lah, as 4 orang, iaitu Kilah dan saya sendiri Ian, Naimah dan Auni. So jadilah Coco Crispy Kina. Okey, kita orang menjalankan benda ni dalam 4 bulan. Bulan Julai, Ogos, September dan Oktober. So kita orang dah buat satu jadual jadual senarai apa yang kita orang lakukan dari awal bulan Julai hinggalah bulan Oktober. So kita orang dari awal bulan Julai kita orang dah list apa yang kita orang buat. First kita orang dapat tajuk, apa tugasan kita orang dapat yang dari apa cakap dari pensyarah kita orang lah. So kita orang pun macam-macam list, iaitu latar belakang perniagaan, latar belakang rakan kongsi, objektif projek ni, analisis industri dan macam-macam lagi lah. So kita orang pun macam combinekan duit, iaitu modal untuk keluarkan. So macam dari situlah kita orang buat rancangan pemasaran, operasi, kewangan, eksekutif, macam-macam. And kita orang pun menjalankan benda tu dan kita orang akan dinilai, dan kita orang akan dinilai oleh pensyarah kita orang sendiri dari segi bekerja sebagai dalam berkumpulan, cara kita orang menjalankan bisnes tu, kita orang buat projek ni, kita orang buat video, pembentangan. So kita akan dapat markah, iaitu kemasukan markah online ke LPN, iaitu sebelum 1 November. Okey. Penutup, conclusion. Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang dibentangkan, perniagaan amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceburi ini akan memberi pulangan yang menguntungkan. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk bulan pertama operasi mendapatkan pembiayaan adalah amat konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih di peringkat awal. Perniagaan telah membuat kajian dan perancangan yang sistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar. Oleh demikian, perniagaan Coco Crispy Kina amat optimis yang perniagaannya yang amat berdaya saing dan mampu berkembang di masa hadapan. Diharapkan permohonan ini dapat pertimbangan sewajarnya dari pihak institusi kewangan, kerana melalui cara ini sahaja perniagaan dapat berkembang. Coco Crispy Kina amat berharap ia diberi peluang untuk turut sama menjadi sebahagian daripada masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, iaitu MPP, yang berjaya di negeri inilah. So kita orang dah untuk dokumen-dokumen, so kita orang ataupun dokumen tambahan, kita orang telah masukkan gambar dalam slide kita orang sendiri di slide kita orang lah, di tu iaitu gambar Facebook page kita orang,
IG page kita orang. So kita orang buat benda ni dengan cara yang sendirilah. So kita orang apa-apa perkembangan kita orang akan dapat di perkembangan kita orang akan post ataupun paparkan di IG atau Instagram dan Facebook, dan kita orang nak order benda tu dengan cara WhatsApp kita orang. Dekat setiap page kita orang iaitu IG dan Facebook, kita orang ada link WhatsApp untuk order benda tu. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akila binti Ahmad Nasfi. Nama Matric 13DKA 19F 1056. So, untuk hari ini, untuk subjek intermediate kami perlu menerangkan tentang rancangan perniagaan yang kami lakukan. Dan untuk bahagian saya perlu menerangkan rancangan pemasaran, rancangan operasi dan juga rancangan kewangan. So, dalam rancangan pemasaran ni dia ada banyak, dia ada produk yang ditawarkan, dia ada sasaran pasaran, strategi pemasaran, kos pemasaran. Dan selanjutnya saya akan terangkan di sebelah. Coco Crispy Kina telah menawarkan produk makanan ringan yang amat digemari dari kalangan pelajar. Makanan ini akan dihantar kepada pelanggan melalui pos atau cash on delivery. Perniagaan ini menyediakan makanan yang sangat enak iaitu Coco Jaya Rangup diseluti pelbagai perisai coklat dan dapat memenuhi cita rasa pelanggan dengan baik. Kumpulan sasaran yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada pelanggan meliputi penduduk-penduduk bermastautin di sekitar kawasan Bandar Dungun, kumpulan pelajar-pelajar dari institusi pengajian tinggi di Politeknik dan UiTM Dungun, kumpulan pekerja-pekerja dari sektor awam dan swasta di Digit, pelajar di sekolah rendah dan menengah di kawasan Tanjung Jara. Strategi produk Coco Crispy Kina ialah menghidangkan makanan yang rangup dan lazat, pelbagai perisi dan topping yang menarik dan menggunakan bahan premium dengan pembelian coklat-coklat yang segar dan perisai yang tahan lama dan berkualiti. Pelanggan-pelanggan diberi peluang memilih jenis coklat, topping dan jenis berteh yang sesuai dengan selera mereka. Di antara teknik mempromosikan produk kepada masyarakat yang dilakukan oleh perniagaan Coco Crispy Kina bagi menawarkan dan memperkenalkan produknya ialah memberikan khidmat yang lebih cekap, pantas dan tepat, memberikan profil perniagaan kepada semua pelanggan, mengedarkan pamflet dan brosur, mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan, aplikasi dalam talian turut diguna pakai untuk memalukan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan, mengadakan promosi pada musim perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Hari Krismas. Perniagaan Coco Crispy Kina telah menawarkan harga yang sangat murah kepada pelanggan mengikut kadar pasaran biasa yang ditetapkan pesaing-pesaing yang lain. Memandangkan sasaran pelanggan merupakan pelajar sekolah, penduduk perumahan dan hotel, maka pelbagai promosi harga turut dilakukan bagi menarik minat mereka. Coco Crispy Kina merupakan sebuah perniagaan berasaskan makanan ringan. Selain itu, perniagaan ini mempunyai 4 pesaing utama yang menjalankan perniagaan yang sama. Pecahan share pasaran mengikut pesaing adalah seperti berikut. Perkongsian ini baru ingin memulakan perniagaan. Oleh itu, perkongsian ini belum mempunyai share pasaran. Oleh yang demikian, Coco Crispy Kina perlu menganggarkan beberapa share pasaran dengan mengambil kira kesemua faktor koperasi yang telah menganggar share pasaran sebanyak 10%. Pecahan share pasaran yang baru adalah seperti berikut. Okey, sambung yang tadi. Okey, so untuk rancangan operasi ni dia juga perlu ada dalam rancangan perniagaan. So apa yang ada dalam rancangan operasi ni, dia ada syaratan ahli proses yang menunjukkan langkah-langkah utama untuk mengeluarkan sesuatu produk atau perkhidmatan. So dengan adanya syaratan ahli proses ni, pekerja sangat mudahlah untuk memulakan operasi tersebut. Bermula sebagai ejen, terima tempahan dari pelanggan, order tempahan, dapatkan tempahan dari HQ, hantar kepada pelanggan, tamat. Okey, apa yang ada lagi dalam rancangan operasi ini? Dia ada perbelanjaan operasi perniagaan. So, perbelanjaan operasi perniagaan ni dia macam dia nak tahu perbelanjaan bulanan, perbelanjaan aset. So, untuk sebagai ejen, dia tak adalah perbelanjaan bulanan tu. Dia ada perbelanjaan aset iaitu sudu, flyers, plastik dan juga bubble wrap. So, untuk bahan mentah kita ada sebab kita dah dapat dari stokis dan HQ.
Keperluan bahan mentah. Bahan mentah perlu disenaraikan untuk mengelakkan berlaku pembaziran dalam pengurusan barangan. Kebiasaannya, keperluan peruntukan perbelanjaan dijangka bertambah dalam setahun disebabkan oleh faktor penambahan saiz pasaran maupun kenaikan harga bahan mentah. Tujuan Coco Crispy Kina memilih lokasi ini kerana berhampiran dengan pelanggan dan pembekal, mudah dikunjungi, terdapat kemurahan infrastruktur dan tempat mempunyai tumpuan ramai. Pertama, kedudukan premis Coco Crispy Kina yang mudah dikunjungi kerana berada di laluan utama ke pusat bandar. Terdapat pelbagai kemurahan infrastruktur di sekitar Coco Crispy Kina, misalnya mempunyai tempat parking yang luas. Kedudukan premis ini juga menjadi tumpuan orang ramai kerana di sekitar bandar Dungan dan terdapat banyak kedai lain di sekitar premis ini. Okey, seterusnya untuk rancangan kewangan. Rancangan kewangan dia ada jadual kos pelaksanaan projek, sumber pembiayaan, modal perniagaan. So, apa-apa pun saya akan terangkan di sebelah. Kos pelaksanaan projek merupakan kos yang terlibat bagi membiayai keperluan-keperluan untuk memerlukan perniagaan seperti keperluan aset tetap dan perbelanjaan luar jangka. Okey, itu saja penerangan dari saya. Sekian, terima kasih.